Bertemu kembali bersama saya Cikgu Zul dalam Pendidikan Jasmani tahun 2. Assalamualaikum dan salam PDPR kepada semua murid-murid. Kita di unit 7, semangat membara, perbezaan antara memanaskan badan dan juga menyejukkan badan. Baiklah, bagi objektif pelajaran kita pada kali ini, murid akan dapat melakukan aktiviti menyejukkan badan, dapat membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkan badan, membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal, menyatakan kuantiti air yang perlu diminum semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Baiklah, kita pergi kepada tujuan utama kenapa kita perlu melakukan aktiviti menyejukkan badan. Yang pertama, ia bagi menurunkan suhu badan secara beransur-ansur, iaitu menjajah semula otot-otot selepas melakukan aktiviti, mengurangkan kesakitan ataupun kerenggangan selepas melakukan aktiviti, menggalakkan pengaliran darah yang lebih lancar ke jantung, membantu mengeluarkan bahan buangan ataupun dipanggil bahan toksik dari badan, dan juga dapat mententeramkan dan merilekskan badan anda. Mari kita lihat aktiviti cara untuk menyejukkan badan. Meregangkan di bahagian leher. Aktiviti butterfly stretch iaitu untuk meregangkan di bahagian lutut, pangkal paha dan juga bahagian pergelangan kaki. Straight leg hang iaitu dalam kedudukan menunduk 90 darjah, membantu meregangkan otot di bahagian pinggul dan juga bahagian belakang. Slow jog, kemudian overheat, meregangkan otot di bahagian lengan dan juga bahu anda. Seterusnya, membezakan tujuan memanaskan badan dan juga menyejukkan badan. Memanaskan badan. Kenapa perlunya aktiviti memanaskan badan? Ia bagi mengelakkan kecederaan, bagi meningkatkan prestasi melakukan aktiviti, bagi mengelakkan kekejangan otot, menyesuaikan kadar denyutan jantung, mengurangkan kesakitan otot selepas bersukan, meningkatkan daya tahan otot, membantu kita rileks dan fokus, meningkatkan jumlah nutrien dan oksigen kepada otot, kalori mudah dibakar. Kemudian, menyejukkan badan. Ia bagi merendahkan kadar denyutan jantung kepada keadaan yang lebih normal, mengembalikan semula fasa pernafasan kepada keadaan normal, mengelakkan kekejangan atau kesakitan otot. Ia juga mengelakkan rasa pening dan juga merehatkan otot badan. Aktiviti memanaskan badan. Ini adalah perbezaan aktiviti memanaskan badan dan juga menyejukkan badan. Ia dilakukan, aktiviti memanaskan badan iaitu dia dilakukan sebelum melakukan aktiviti, meningkatkan suhu badan, juga bagi meningkatkan kadar nadi, dilakukan dengan intensiti yang tinggi. Manakala aktiviti menyejukkan badan seperti dilakukan selepas melakukan aktiviti, ia dapat menurunkan suhu badan, ia juga dapat menurunkan kadar nadi dan dilakukan dengan intensiti yang rendah. Kemudian, mari kita pelajari apakah itu kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi mencerminkan kadar degupan jantung anda. Denyutan nadi adalah bilangan jantung berdenyut setiap minit. Anda boleh menghitung denyutan nadi semasa berehat, iaitu dipanggil kadar jantung berehat, dan semasa bersenam, ia dikenali sebagai kadar jantung latihan. Selain itu, denyutan nadi ini ia mencerminkan tahap kesihatan jantung anda. Denyutan nadi yang laju adalah salah satu petanda bahawa anda menjalani aktiviti yang masak. Bagi mengenal pasti tahap kecergasan anda,
anda haruslah menghitung kadar nadi, denyutan nadi sebelum bersukan, semasa bersukan dan selepas bersukan. Kadar denyutan nadi normal adalah di antara bacaan 60 hingga 100 denyutan nadi dalam masa tempoh 1 minit. Para atlet yang kuat bersukan mempunyai denyutan nadi yang lebih rendah daripada normal. Denyutan nadi yang semakin meningkat apabila melakukan aktiviti sukan adalah perkara yang normal. Untuk mengenal pasti jika denyutan nadi adalah normal ataupun tidak, anda disarankan untuk menghitung kadar denyutan nadi sebelum bersukan, setelah bersukan dan selepas anda berehat sepenuhnya. Ini adalah dua contoh di mana kita boleh mengambil kadar denyutan nadi. Yang pertama di bahagian pergelangan tangan, yang kedua di bahagian leher. Air perlu diminum semasa dan selepas aktiviti mengikut situasi. Ini adalah kaedah ataupun informasi. Air perlu diminum bagi meningkatkan stamina, mengelakkan dehidrasi anda. Minum lebih kurang 150 hingga 270 ml semasa beraktiviti bagi setiap 20 minit. Ia mengikut aktiviti sukan yang kamu lakukan. Secara ringkasnya, air sangat penting sebelum, semasa dan juga selepas melakukan aktiviti sukan. Minum air semasa melakukan aktiviti sukan penting jika anda inginkan rasa bagus dan bertenaga semasa melakukannya. Apabila melakukan aktiviti sukan, anda akan kehilangan air melalui pernafasan dan juga perpeluhan. Jika anda mula bersukan dalam keadaan badan yang kurang air atau dehidrasi, anda akan berasa pening, cepat letih dan akan mudah mengalami kekejangan di bahagian otot. Kegunaan air adalah untuk membantu anda untuk bersenam dengan lebih efisien. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Selamat belajar, terima kasih dan jumpa lagi.